Dalam kegawatan situasi semasa kita melihat pertembungan idea ini, sama ada di media perdana bahkan juga di media alternatif ini, apakah agaknya faktor-faktor yang akan menentukan siapa yang berada di hadapan dalam PRU ke-13? Saya tujukan kepada Dr. Ismail. Okey, pilihan raya seperti satu medan peperangan untuk menggunakan apa saja mekanisme. Banyak faktor-faktor yang akan menjadi penentu. Tetapi dalam kajian, kebanyakan tidak ada mendakwa satu-satunya faktor akan menjadi seorang itu menang atau kalah. Kita tak boleh mendakwa kerana faktor personality calon itu ataupun perkataan winnable candidate itu. Tetapi faktor-faktor lain juga mainkan peranan. Kadang-kadang ada senyata memilih berdasarkan kepada parti politik. Setengah-setengah daripada pengundi memikirkan dari segi pendekatan ras ataupun bangsa. Kemudian wujud pula satu lagi elemen ialah isu-isu semasa yang sentiasa melingkari dan bermain sejak daripada 2008 hinggalah mungkin esok nak pilihan raya masih lagi mainkan isu yang digunakan medianya itu. Jadi maknanya faktor untuk siapa ke depan, siapa ke belakang adalah beberapa faktor yang saling mengait di antara satu sama lain. Sebagai contoh, kadang-kadang kalau kita lihat macam pilihan raya presiden di Amerika baru ni pun, Obama mendapat kredit kerana wujudnya ribut Sandy itu. Jadi walaupun dijangkakan Obama akan kalah, tetapi di saat-saat akhir dia menang kerana menunjukkan keprihatinan dia sanggup tak nak pergi berkepit tapi menolong mangsa-mangsa yang menjadi kepada ribut itu. Jadi perkara-perkara ini adalah satu perkara yang perlu kita lihat. Kadang-kadang setengah-setengah daripada penyidik atau pujangga mengatakan bahawa kalau kita letak calon ini insya-Allah kita boleh menang. Tetapi tak semestinya keadaan begitu. Kadang-kadang kita letak calon the best dengan pakarnya, dengan pendidikan tinggi, dengan ilmu tinggi, tapi dia kalah kerana seorang yang lain kerana ada entiti-entiti yang tidak dikawal ketika itu. Jadi oleh itu saya fikir bahawa saya dah menyatakan dalam gazet saya untuk pada pilihan raya kali ini kita perlu memikirkan banyak faktor-faktor itu. Itu sebabnya elemen-elemen isu yang datang dan pergi dari masa ke semasa akan menentukan. Kerana isu-isu itu kita boleh kategorikan kepada 4. Pertama itu isu di kawasan, di tempatan. Yang kedua isu-isu yang bersifat daerah ataupun di negeri. Kemudian nasional dan international. Tetapi kadang-kadang isu yang kecil, soal longkang, soal jalan, soal air, soal mungkin kerana wakil rakyat tak datang masa ada kenduri kahwin ataupun ketika ada kematian tak langsung tidak berkunjung. Ini akan memberikan satu poin kepada pengundi untuk tidak mengundi dia. Jadi perkara-perkara ini perlu kita kawal dan kita lihat. Itu sebabnya saya juga lebih melihat bahawa sebenarnya pilihan raya adalah ke arah kesejahteraan. Dia bukan ke arah kekotoran. Tetapi pendekatan yang dibuat itu mungkin kalau Datuk bercakap kekotoran itu mungkin elemen-elemen strategi. Elemen-elemen strategi itu yang mungkin yang boleh kita anggap deti politik kan. Sebab di akhir-akhir ni di mutakhir ini kita lihat banyak tomahan-tomahan wujud di dalam media sosial yang tidak wujud direka yang menyebabkan keluarga, anak beranak jadi mangsa kepada abar angin dan fitnah. Itu mungkin saya setuju di situ. Tetapi kita nak memilih calon kerana kita nak yang terbaik. Kita nak membawa perubahan dan selalunya kita melihat pada pendekatan atau track record. Kalau track record tu dah bagus, dah cantik, takkan kita nak tukar sebagai contoh. Ataupun kalau kita lihat pada pilihan raya yang lepas, kita memilih seorang tu calon dengan mungkin emosi ketika itu. Tetapi bila dia dah perintah, dia tidak boleh perform, tak tunjukkan janji-janji mereka, janji-janji yang ada hanya dalam media poster tapi tidak dilaksanakan. Mungkin itu caranya untuk kali ini mereka memilih yang lain. Doktor menyebutkan tadi soal calon, soal isu nasional, isu setempat, soal pertimbangan perkauman, ini antara yang disebutkan.